Imam Hassan Al-Banna atau nama penuhnya Hassan bin Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna dilahirkan di Mahmudiyah, salah satu wilayah Bukhairah di Delta Nil. Beliau dilahirkan pada Ahad 25 Syakban 1324 Hijrah bertepatan dengan 14 Oktober 1906 Masihi. Ihab merupakan putera sulung Syekh Ahmad yang merupakan seorang ulama hadis yang terkenal dan juga seorang guru. Antara kitab beliau yang terkenal adalah Al-Fathur Rabbani fi Tartibi Musnadil Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau juga suka membetulkan jam dan radio. Ibunda Ihab bernama Ummu Sa'ad Ibrahim Syak. Beliau merupakan wanita yang cerdas, disiplin, cerdik dan mempunyai prinsip yang kukuh. Beliau juga merupakan seorang ibu yang sangat prihatin terhadap pendidikan anak-anaknya, terutama Imam Hassan Al-Banna. Beliau sanggup menggadaikan seluruh perhiasannya untuk membiayai persekolahan Ihab. Ihab merupakan anak pertama dari 8 orang adik-beradik. Adik beliau yang pertama, Abdul Rahman, merupakan pengasas organisasi Al-Hadarah Al-Islamiyah di Kairo. Organisasi ini bergabung dengan Ikhwanul Muslimin setelah Ihab berpindah ke Kairo. Adik kedua beliau, Fatimah, adalah isteri kepada Ustaz Abdul Hakim Abidin, salah seorang tokoh terkemuka Ikhwan. Masa kecil Ihab dihiasi dengan Al-Quran. Beliau telah menghafaz Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menyempurnakan hafalannya di sekolah diniyah Ar-Rasyad. Sedari kecil, Ihab sangat lantang dalam perjuangan Islam. Beliau sibuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar serta mengajak orang kembali kepada Allah. Akhlaknya yang terpuji, kecerdasannya dalam akademik serta kepandaiannya dalam menggauli masyarakat merupakan faktor yang membantu aktiviti dakwahnya. انت هتوعظني يا ولد يا مفروس. انت ابن مين يا ولد؟ مالكش دعوة بيا، لكن تذكر قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله العظيم. Rakan-rakannya sangat suka menggaulinya serta sering terpengaruh dengan pendapat-pendapatnya. Akhirnya beliau dan rakan-rakannya menubuhkan organisasi Man'ul Muharramat, yakni mencegah hal-hal yang diharamkan agama. منع المحرمات. جمعية لمنع المحرمات. وهتكون جمعية سرية ما حدش يعرف عنها حاجة غير الأعضاء. Di sekolah, beliau akan meminta izin kepada guru beliau untuk mengumandangkan azan zuhur dan asar. Ada sebahagian yang memberi keizinan, ada juga yang tidak senang dengan perilakunya. يحين بعد دقيقة يا أستاذ. وفيها ايه لما موعد اذان الظهر هيحين بعد دقيقه؟ عاوز أقيم الأذان. عاوز تقيم الاذان هنا في الفصل؟ لا، خارج الفصل في الحوش. طب وايه لازمته يا حسن؟ إن الأذان إعلان للناس بموعد الصلاة. انت كده بتهدر الوقت. اقعد. قلت اقعد وقت الحصه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا حول ولا قوه الا بالله. انت كمان طلعتنا من العصاه. يا ابني انت تلميذ مش مؤذن. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كده؟ طب اخرج بره الفصل وما ترجعش لاخر الحصه. احنا بنقول الاسباب، اكتبوا. السبب الثاني. أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. Antara kisah terkenal Ihab semasa kecil juga adalah apabila beliau dengan beraninya menegur seorang pemilik perahu yang memasang patung wanita telanjang di bahagian depan perahunya. Apabila pemilik perahu itu enggan, beliau melaporkan hal tersebut kepada polis sehingga akhirnya patung itu diturunkan. Ihab bernikah dengan puteri Syekh Shuli, seorang ulama terkenal dan tokoh Ismailiyah yang soleh. Antara sifat terpuji Ihab ketika bersama keluarganya adalah beliau akan sentiasa makan bersama keluarga, sentiasa menemani anak-anaknya ketika bermain dan mengadakan catatan terperinci untuk setiap anak-anaknya untuk mengetahui keadaan mereka. Beliau juga mendidik anak-anaknya untuk membaca dengan menyediakan buku dan perpustakaan di rumah
serta mendidik mereka untuk bersedekah. Keluarga Imam Hassan Al-Banna sangat alim dalam ilmu Islam dan sejarah Islam. Keluarganya juga mengamalkan cara hidup Islam. Imam Hassan Al-Banna mendapat pendidikan awal daripada bapanya sendiri. Dalam usahanya menghafal Al-Quran, bapanya telah banyak memberi bantuan. Bapanya juga memberi galakan kepadanya untuk mempelajari ilmu Islam. Tidak lama kemudian, beliau dimasukkan ke sebuah sekolah bernama Madrasah Ar-Rasyad Ad-Diniyah. Di sekolah ini beliau berguru dengan seorang ulama terpelajar yang bernama Muhammad Zahran. Apabila pengurusan sekolah tersebut bertukar tangan dan pengasasnya iaitu Syekh Muhammad Zahran membuat kerja lain, maka Imam Hassan Al-Banna pun berpindah ke sekolah lain yang bernama Madrasah Al-Adiyah. Tahap pengajian sekolah ini adalah lebih tinggi daripada sekolah rendah. Kerajaan Mesir menghapuskan sistem pengajian sekolah Al-Adiyah yang menyerahkannya kepada Kementerian Pelajaran. Kini cuma ada dua pilihan saja bagi Hassan Al-Banna. Salah satu daripada pilihan itu ialah memasuki Ma'had Idini, iaitu sebuah pusat pengajian yang berhubung terus dengan Universiti Al-Azhar. Langkah ini boleh menjadikannya salah seorang ulama Al-Azhar. Pilihan yang satu lagi ialah memasuki pusat latihan guru dan manhur untuk mendapat ijazah keguruan. Hassan Al-Banna memilih memasuki pusat latihan guru dan manhur. Selepas itu, 3 tahun berkursus di situ, beliau mendapat pangkat pertama di dalam peperiksaan. Selesai sahaja kursus perguruan tersebut, beliau telah ditawarkan jawatan guru oleh pejabat pelajaran daerah, tetapi beliau memilih untuk menyambung pengajiannya ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu ke Universiti Tahirah Darul Ulum. Ketika itu beliau berusia 16 tahun. Mengikut peraturan, beliau tak layak memasuki universiti itu, yakni tidak layak dari segi umur. Tetapi peraturan itu dilonggarkan kerana bakat dan keilmuannya yang luar biasa. Waktu itu Darul Ulum dikenal dengan gelaran Al-Azhar Kecil. Di sini kursus diberi dengan cara atau kaedah moden. Di antara kursus-kursus yang disediakan ialah perguruan, psikologi, falsafah, politik, ilmu kemasyarakatan, matematik dan ilmu bahasa. Sebaik sahaja diterima masuk, Imam Hassan Al-Banna dan keluarganya pun berpindah ke Tahirah. Pada bulan Julai 1927 Masihi, Imam Hassan Al-Banna lulus peperiksaan diplomanya dari Darul Ulum, kini terkenal dengan Universiti Kahirah, dengan mendapat pangkat pertama. Hassan Al-Banna membahagikan masanya itu ditumpukan kepada pengajiannya dan sebahagiannya lagi dihabiskan untuk dakwah Islamiah dan membantu bapanya membaiki jam. Setelah beliau menamatkan pengajiannya, beliau terpaksa pula membuat pilihan sama ada beliau patut mengambil beasiswa luar negeri dan meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi ataupun bekerja dengan jabatan pelajaran sebagai guru. Jika beliau bekerja dengan jabatan pelajaran, beliau akan mengajar kanak-kanak pada siang hari dan masa lapang pula akan dihabiskan untuk mengajar ibu bapa mereka. Kemudian Darul Ulum mengumumkan bahawa beasiswa luar negeri tidak akan ditawarkan kepada mana-mana pelajar kerana negeri Mesir sedang mengalami kekurangan guru waktu itu. Selepas pengumuman tersebut, beliau tidak ada pilihan lain kecuali menjadi guru. Apabila beliau mula bertugas sebagai guru di sekolah kerajaan, umurnya baru mencapai 21 tahun. Beliau tinggal di Islamiah hingga tahun 1933 Masihi. Kepribadian Imam Hassan Al-Banna salah satunya adalah mendekati masyarakat. Imam Hassan Al-Banna adalah seorang yang suka bergaul dan tidak suka memencilkan diri di dalam rumah maupun masjid. Lantaran sifatnya itu, dia melihat pelbagai perpecahan berlaku di kalangan umat Islam itu sendiri, terutama melibatkan khilaf pendapat mazhab. Lalu Imam Hassan Al-Banna akan mendekati mereka dan menyeru mereka kembali kepada dasar Islam yang sebenar, bersatu dalam memahami agama dan menjauhi segala isu khilaf dan sensitif. Imam Hassan Al-Banna sendiri bila mana mendapat satu ilmu yang dipelajari, beliau akan berazam untuk bekerja untuk Islam sebagai satu tangan dan mengetepikan segala perpecahan disebabkan ingin memenangkan pendapat sendiri. Imam Hassan Al-Banna juga seorang yang telus dan jujur ketika menyampaikan kebenaran. Beliau tidak akan menjawab soalan fatwa yang beliau tidak ketahui, meskipun orang bertanya kepadanya. Beliau akan meminta orang tersebut untuk merujuk semula kepada yang pakar, iaitu para alim ulama, dan beliau akan menyatakan dirinya hanyalah seorang guru biasa yang suka rela hati memberikan pengajaran Islam kepada orang lain. Imam Hassan Al-Banna juga seorang yang
bekerja dan tidak hanya menunggu ataupun menulis semata-mata, tetapi dia turun ke kedai kopi untuk melihat sendiri masyarakat dan mengajarkan tentang Islam kepada mereka. Dia tidaklah menunggu ulama ataupun mana-mana individu ke depan untuk melaksanakan perubahan dan perbaikan dalam masyarakat, tapi dia bermula dengan dirinya sendiri. Selain itu juga, Imam Sabana adalah seorang yang sangat menghormati ulama. Apabila dia sedang mengajar dan ada ulama yang mendatangi beliau, maka beliau akan mengalu-alukan kedatangan ulama tersebut, sehingga ulama tersebut merasa dihargai dan disantuni oleh ihab tersendiri. Walau bagaimanapun, rasa hormat tersebut tidaklah membuatkan dia berdiam diri ataupun tidak menjalankan kewajipan amar makruf nahi munkar. Beliau akan tegur kepada ulama yang berpeluk tubuh dan menyatakan pendirian dengan tegas mengenai masalah yang berlaku di kalangan umat Islam dan apa solusi yang harus dilaksanakan. Imam Sabana juga seorang yang telus, iaitu beliau akan mendatangi ulama dan menegur beberapa perkara yang perlu ditegur dan perlu dibaiki oleh ulama itu sendiri. Walaupun demikian, beliau tetap menjaga bahasa daripada menyakiti ataupun berlakunya perpecahan ataupun berlakunya pertelingkahan pergaduhan di antara dia dan ulama. Selain itu juga, Imam Sabana melihat masalah perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam adalah disebabkan tarikat. Mereka mencari mana yang benar dan mana yang salah. Disebabkan hal ini, Imam Sabana sendiri tidak menjerumuskan dirinya 100% ke dalam mana-mana tarikat. Dia terus fokus dalam perkembangan ilmu, tarbiyah dan jihad, bukanlah untuk mengejar populariti ataupun angka. Sebab baginya, Islam tidak terhad kepada sesuatu kelompok dan dia perlulah dicapai oleh semua kelompok. Inilah antara contoh kepribadian da'i, iaitu Imam Sabana tu sendiri yang boleh kita ambil. Dan terdapat banyak lagi kepribadian da'i daripada ihab ni sendiri yang kita boleh contohi. Pada 12 Februari 1949, Imam Hasan al-Banna syahid ditembak oleh beberapa orang lelaki yang tidak dikenali. Ia merupakan satu konspirasi pembunuhan yang dirancang. Beberapa bulan sebelum kejadian, gerakan Ikhwanul Muslimin yang diasaskan oleh Syahid Hasan al-Banna telah diharamkan oleh kerajaan Mesir. Pada hari kejadian, jam 5 petang, Hasan al-Banna bersama iparnya Abdul Karim Mansur berada di Pejabat Persatuan Syubbanul Muslimin untuk berbincang bagi meredakan situasi gawat yang berlaku di antara pihak kerajaan dengan pihak gerakan Ikhwanul Muslimin. Perancangan musuh terbukti apabila jalan yang biasanya sibuk itu menjadi lengang. Lampu-lampu jalan dipadamkan, semua kedai dan juga restoran ditutup dan tidak ada kenderaan yang dibenarkan melalui jalan berkenaan kecuali sebuah teksi yang kerap berulang-alik di situ. Oleh kerana tiada kenderaan lain, Imam al-Banna menahan teksi berkenaan untuk pulang ke rumahnya. Tanpa disangka, sebaik saja teksi berkenaan berhenti di hadapan beliau, tubuh beliau terus dirobek oleh peluru-peluru yang dimuntahkan oleh senjata pemandu teksi berkenaan. Walaupun dalam keadaan cedera parah, al-Banna sempat mengingati nombor plate kereta tersebut dan beritahu kepada temannya Abdul Karim Mansur. Bagi menyempurnakan lakonan konspirasi ini, Imam Hasan al-Banna dibawa ke Hospital Al-Qasrul Aini. Di hospital berkenaan, beliau ditinggalkan bersendirian tanpa diberi rawatan kecemasan hinggalah beliau menghembuskan nafas yang terakhir kerana kehilangan banyak darah. Pada jam 1 pagi, pihak polis menyampaikan berita kematian kepada ayah Hasan al-Banna dengan dua pilihan. Yang pertama, pihak polis akan menghantar jenazah ke rumahnya untuk beliau menjalankan urusan pengebumian pada jam 9 pagi esoknya tanpa sebarang perhimpunan. Yang kedua, pihak polis sendiri akan bawa jenazah beliau daripada hospital ke kubur tanpa ayahnya melihat jenazah anaknya itu. Ayah Hasan al-Banna menerima pilihan yang pertama. Sebelum fajar menyingsing, jenazah Asy-Syahid dibawa ke rumahnya dengan sebuah kereta yang dikawal rapi oleh polis yang lengkap bersenjata. Di sekitar rumahnya juga terdapat polis dan juga tentera berkawal dengan rapi. Mereka tidak membenarkan sesiapa pun menghampiri kawasan tersebut.
jenazah Al-Syahid dibawa masuk ke dalam rumahnya secara tidak ada orang yang melihatnya. Pihak polis juga tidak membenarkan urusan pengebumian dilakukan oleh orang luar. Maka ayah Hasan Al-Banna, Syekh Ahmad Abdul Rahman yang sudah berusia 90 tahun itu menguruskan jenazah Hasan Al-Banna dengan penuh kesabaran, memandikan dan mengkafankan serta mengusungnya. Beliau dengan 3 orang perempuan terpaksa mengusung anaknya itu menuju ke masjid untuk disembahyangkan. Kemudian mereka meneruskan pengusungan menuju ke perkuburan untuk disemadikan jenazah Al-Syahid. Walaupun Al-Banna telah pergi menemui Ilahi, namun fikiran dan juga kedok kerjanya masih menjadi rujukan dan pegangan pejuang-pejuang dan harakat Islamiah sehingga ke hari ini. Walaupun jasad Al-Banna tiada, tetapi pemikirannya tetap segar dan terus diperjuangkan sehingga kini di selata dunia. Sekian, terima kasih.